Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, sidang kalam, satu kumpulan, satu grup yang Ustaz Nur Durus sebagai ketuanya ataupun jurucakapnya dan sidang kalam sebagai kumpulannya, yang mana sidang kalam ada keluarkan satu kenyataan mengatakan Allah jisim antara mazhab Hambali dan mazhab Salafi. Lalu dikeluarkan kenyataan berkenaan. Anda boleh rujuk kenyataan ini dekat link yang saya letakkan di bawah. Ada isu kontroversi di dalam kenyataan ini dan kita berikan reaction berkaitan tentang isu ini. Sahabat-sahabat yang nak membaca kenyataan yang agak panjang yang diterbitkan oleh sidang kalam, anda boleh rujuk di bahagian description. Saya letakkan link di bahagian berkenaan. Sahabat-sahabat, saya adalah seorang Asy'ari yang sentiasa bersetuju dengan dialog-dialog akademik yang mengangkat pendirian. Demikian juga hujah daripada golongan Asy'ariyah. Kerana saya telah bersekolah dengan sekolah pemikiran berkenaan sejak berumur 13 tahun sehinggalah saya menamatkan pengajian di Universiti Al-Azhar pada tahun 2013. Dalam pengalaman itu, saya mengambil beberapa kesimpulan. Antaranya, hujah-hujah Al-Asy'ariyah sangat mendamaikan bagi menguatkan kefahaman kita terhadap akidah Islam. Ia agak sedikit rumit dan ia agak sedikit details, tetapi dengan kita mengikuti proses-proses pembelajaran, mengikuti etika kefahaman Al-Asy'ariyah, kita akan berjaya memahami akidah Al-Asy'ariyah dengan sempurna. Justru itu, saya memberikan sokongan penuh kepada usaha-usaha untuk menjelaskan pandangan Al-Asy'ariyah tanpa terhad kepada apa-apa nama, apa-apa kumpulan ataupun individu. Pun begitu hari ini, apabila sidang kalam yang saya sangat hormati telah upload satu kenyataan yang saya kira melanggar batas dan etika Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila mereka melakukan falasi dengan tujuan yang boleh membawa kepada takfir. Mungkin dia boleh menafikan isu takfir ini secara jelas-jelas tidak nampak, tetapi ia menuju ke arah berkenaan. Sesiapa yang membaca kenyataan itu, mereka akan dapat faham bahawa ini adalah usaha-usaha yang boleh membawa kepada takfir. Bahkan ia seolah-olah mahu mengkafirkan Ibn Utsaimin rahimahullah secara khusus dengan kalam Ibn Bulban rahimahullah. Sedangkan akidah Asy'ariyah telah menetapkan bahawa kita tidak mengkafirkan seorang pun daripada kalangan ahli qiblah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari siap tulis satu buku berjudul Maqalat Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin. Secara umum dia boleh membawa maksud kumpulan-kumpulan penulisan umat Islam dan perselisihan antara orang-orang yang salat. Imam Abu Hasan mengisyaratkan kepada kita bahawa perselisihan dalam isu akidah kita ini pun adalah perselisihan dalam kalangan orang-orang Islam yang masih sedang salat. Tak boleh kafirkan orang yang masih salat. Tidak ada yang dibawa dalam isu takfir melainkan keburukan demi keburukan. Ia akan mengeluarkan umat Islam daripada agama. Kemudian natijah yang paling buruk yang kita takut, yang kita tak mahu ia berlaku, ialah menghalalkan darah orang yang dikafirkan itu. Si bodoh yang membaca kenyataan takfir akan menganggap bahawa menentang orang kafir adalah jihad yang sebenar-benarnya. Lalu mereka akan gunakan pelbagai cara yang baik ataupun buruk untuk melakukan jihad yang mereka fahami dengan sesat itu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, maksudnya agama Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Anda rujuk surah Ali Imran ayat 103. Takfir ialah permulaan di dalam kemelampauan. Ia membawa kepada permusuhan demi permusuhan. Ia patut ditegah, ia patut dicegah daripada awal perbahasan lagi. Jangan dibiarkan ia meleret entah ke mana. Ulama-ulama Al-Azhar sentiasa berhati-hati di dalam mengambil sikap terhadap isu ini. Saya sangat
mencadangkan anda untuk merujuk kenyataan panjang yang disebutkan oleh Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib terhadap isu ini pada link yang saya letak dekat bawah. Tengok dan fahami apa yang beliau sebutkan. Takfir atau usaha menuju ke arah takfir sangat ditentang oleh saya dan juga komuniti projek memandaikan umat dengan ilmu. Apatah lagi ia bercanggah dengan 5 daripada 7 perkara deklarasi Wasatiyah Shihab 1.0 yang telah saya umumkan sebelum ini. 7 perkara berkenaan. Yang pertama, membudayakan dialog yang konstruktif, saling menghargai antara satu sama lain, terus bekerjasama dalam kebaikan, memantapkan pendidikan dan pemahaman terhadap mazhab masing-masing, menjaga etika komunikasi, mengutamakan persaudaraan, menghormati kebebasan berfikir. Ketujuh-tujuh ini adalah deklarasi Wasatiyah Shihab 1.0. Saya menganggap kenyataan daripada sidang kalam adalah melampau, tidak menghargai pandangan orang lain, menyebabkan kerjasama di dalam kebaikan terbantut, tidak memahami aliran berbeza dengan benar, tidak menjaga etika komunikasi, tidak mengutamakan persaudaraan serta tidak menghormati kebebasan berfikir. Pesanan saya secara khusus kepada sahabat saya, Ustaz Nur Durus, mohon Ustaz pantau baik-baik setiap post daripada sidang kalam. Walaupun bukan Ustaz yang mempostnya, tetapi Ustaz bertanggungjawab terhadap post yang ada di sidang kalam. Kerana ia tidak membawa sebarang kebaikan kepada ummah, tetapi lebih mengeruhkan keadaan. Kita mahu saling bersepakat untuk menegakkan agama Allah. Kita mahu memurnikan akidah umat Islam. Kita suka apabila orang ramai kekal dalam Islam. Kita tak suka mengkafirkan dalam perkara yang boleh ditafsir dengan pelbagai bentuk gambaran. Cukuplah perselisihan metodologi dianggap sebagai perselisihan metodologi sahaja. Jangan ditambah buruk lagi dengan buruknya salah faham kita terhadap mazhab orang lain. Nanti orang akan bertanya-tanya, katanya dulu belajar ilmu kalam, belajar mantik, tetapi kenapa kerap sangat menunjukkan kebodohan dan kejumudan di dalam berakidah. Saya nukilkan satu kenyataan daripada Ustaz Nur Durus 2 hari lepas. Baru sangat-sangat lagi, panas sangat-sangat lagi. Ini adalah kenyataan daripada Ustaz Nur Durus. Garis pelampauan adalah apabila ada budaya takfiri, laknati dan mudah-mudah putus sahabat dan memulau hanya berkenaan perkara-perkara yang bukan pokok seperti yang suka dibuat aliran salafi ekstrim. Saya fikir garis itu juga telah dilanggar oleh sidang kalam. Justru itu tiada sokongan saya dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Di dalam kesempatan ini juga saya ingin memaklumkan kepada sahabat-sahabat yang mungkin anda tidak tahu, hampir setiap malam saya buat live sama ada di YouTube, di TikTok dan juga di Facebook. Saya jemput anda untuk datang dan juga memeriahkan, dan mungkin boleh bertanya terus kepada saya melalui jalan TikTok jam 10 malam hampir setiap malam. Jumpa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.